Serban lilit bukan main tebal, tetapi cakap tidak betul. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya kekal dengan keputusan untuk bergerak secara sendirian bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau berkata apa yang lebih penting, Barisan Nasional perlu bekerja keras bagi memastikan kemenangan di semua kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan sendiri. Semasa konvensyen wanita Barisan Nasional pada 14 Ogos lalu, beliau menyelar sikap pimpinan PAS yang pada mulanya tidak menyokong Perikatan Nasional. Beliau berkata UMNO telah memberi 5 kerusi untuk ditandingi semasa pilihan raya negeri Melaka. Bagaimanapun, parti tersebut lari mengikut Perikatan Nasional. Beliau berkata terdapat beberapa rundingan antara beliau bersama Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung kedudukan parti masing-masing. Ini kerana UMNO BN telah menyatakan pendirian bahawa pihaknya tidak akan menyertai Perikatan Nasional. Namun PAS telah memungkiri komitmen untuk bersama UMNO dan Muafakat Nasional. Sebaliknya, parti tersebut memilih untuk bersama bersatu dalam Perikatan Nasional. Serban lilit tebal tapi cakap tak betul. Kan? Lebih baiklah saya yang tidak berjambang, tidak berserban. Kan? Betul tak? Lebih baiklah muka bersih macam ni, hati pun bersih. Kan? Jangan cakap lain di hati lain. Kan? Bukan bercabang, bercabang-cabang. Muhammad konsisten dengan pendirian UMNO BN bahawa parti itu tidak akan bekerjasama dengan PAS. Rakyat sudah tahu tiada parti yang mampu membawa kemajuan dan kestabilan politik selain UMNO dan BN, katanya, seperti dipetik Berita Harian. Seperti pemimpin UMNO lain, Muhammad berkata selama 4 tahun negara masih berada dalam ekonomi yang tidak stabil. Kerana politik yang tidak stabil, kita berharap rakyat kembali menyokong kita demi memulihkan kembali kestabilan negara, katanya. Sebenarnya kita amat hairan dengan kenyataan beliau, kononnya hanya UMNO dan BN yang membawa kestabilan politik negara. Sebagai seorang pemimpin yang berpendidikan tinggi adalah amat menghairankan apabila beliau tidak nampak kebejatan yang berlaku di hadapan mata. Malah menyentuh mengenai perolehan kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Beliau mempertahankan perbelanjaan sebanyak lebih 6 bilion ringgit yang katanya untuk membeli peralatan. Beliau juga menuduh Pakatan Harapan telah memberhentikan projek pembinaan LCS yang diberi kepada Boston Naval Shipyard BNS secara rundingan terus. Untuk rekod, Muhammad Sabu menjadi Menteri Pertahanan pada Mei 2018, sedangkan pada April 2018, Original Equipment Manufacturer OEM telah memberhentikan kerja atau stop work disebabkan kegagalan BNS melunaskan bayaran. Maklumat ini dinyatakan dalam keterangan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan KSU, Datuk Seri Muiz Abdul Aziz di hadapan PAC pada 18 November 2020. Adakah itu fitnah Pakatan Harapan? Sekali lagi, jom channel tegaskan, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang dan bekas Panglima TLDM Tan Sri Abdul Aziz serta KSU Kementerian Pertahanan yang turut memberi keterangan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC merupakan penjawat awam yang berkedudukan paling tinggi di dalam agensi masing-masing. Mereka bukan ejen Pakatan Harapan. Ingat, kemarin bekas pengarah urusan BNS yang juga bekas Panglima TLDM Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Noor didakwa di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan pecah amanah membabitkan 21.08 juta ringgit. Walaupun bukan 6 bilion, ia tetap menunjukkan bahawa kebejatan telah berlaku. Semasa pentadbiran Barisan Nasional, sukar dipercayai beliau melakukannya bersendirian. UMNO dan BN kalau nak berperang dengan PAS, silakan. Tak perlu melencong ke Pakatan Harapan, takut tertembak kaki sendiri. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.